Apabila Kesatuan Soviet sedang berperang menentang amalan agama Yahudi dan segala yang berkaitan dengannya, siapakah yang memimpin usaha untuk mempertahankannya dan memastikan kehidupan Yahudi terus hidup walaupun menghadapi penindasan? Dan bagaimana orang yang sama itu memimpin kebangkitan pembelajaran Yahudi di Amerika Syarikat dan membantu merapatkan jurang antara Hasidim dan ortodoksi tradisional serta keperluan untuk bersatu menyokong Israel? Hari ini, dalam Think Twice, kita mengkaji kepentingan kehidupan Lubavitcher ke-6, Rebbe, seorang tokoh yang dalam beberapa dekad kebelakangan ini telah dibayangi oleh penggantinya, tetapi tetap merupakan tokoh penting dalam sejarah Yahudi abad ke-20. Bersama penulis biografi baru. Halo dan selamat datang ke Think Twice. Hari ini kita berehat seketika daripada konflik dan politik semasa untuk membincangkan satu bab penting dalam sejarah Yahudi. Apabila anda memikirkan tentang Chabad dan gerakan Lubavitch serta kesannya terhadap dunia Yahudi, tumpuan selalunya diberikan kepada Rebbe Lubavitch ke-7, Rabbi Menahem Mendel Schneerson, tokoh karismatik yang bukan sahaja memimpin gerakannya ke tahap terkenal, malah pengaruhnya begitu besar sehingga tiada pengganti pernah dinamakan selepas beliau. Akibatnya, hanya sedikit perhatian di luar dunia Hasidik diberikan kepada orang yang beliau gantikan, Rebbe ke-6, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Tetapi jika kita ingin memahami bukan sahaja bagaimana satu gerakan Hasidik yang agak kecil boleh menjadi fenomena di seluruh dunia, malah kesan yang dibawanya terhadap peristiwa penting dalam 100 tahun yang lalu, kita perlu mengetahui lebih lanjut tentang lelaki yang meletakkan asas untuk perkembangan luar biasa itu. Selain itu, melihat kehidupannya bukan sekadar kisah seorang lelaki beriman yang sangat dikagumi. Ia adalah kisah penentangan Yahudi terhadap penindasan Soviet dan kelangsungan hidup Yahudi dalam keimanan menentang perang pemusnahan Nazi. Serta bagaimana mazhab kecil ini telah dan terus memberi pengaruh terhadap kehidupan Yahudi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jauh melebihi jumlah mereka yang kecil. Dan kami berbesar hati hari ini kerana bersama kita penulis biografi baru yang penting tentang Rabbi Schneerson. Rabbi David Eliezer ialah ahli pergerakan Chabad Lubavitch dan pengasas, pengarah serta pemimpin rohani Kongregasi Chabad North County Beth Meir HaKohen di Yorba Linda, California. Rabbi Eliezer ialah wakil Chabad kepada organisasi Yahudi utama dan berkhidmat sebagai ahli Lembaga Persekutuan Yahudi dan Perkhidmatan Keluarga Orange County, California, serta merupakan ahli Lembaga Pengelola Agensi Yahudi untuk Israel. Beliau telah diterbitkan di pelbagai saluran dan merupakan penulis 2 buah buku, iaitu pada tahun 2015, Rahsia Chabad dan yang terbaru, Undaunted, Bagaimana yang ke-6. Rebbe Lubavitcher menyelamatkan Yahudi Rusia, mentakrif semula agama Yahudi di Amerika dan mencetuskan kebangkitan semula Yahudi di peringkat global. Rabbi David Eliezer, selamat datang ke Think Twice. Saya sudah lama menjadi peminat dan satu penghormatan dapat turut serta. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Saya ingin mulakan dengan bertanya, mengapa hari ini begitu sedikit orang di luar kalangan Hasidim Chabad yang tahu begitu sedikit tentang Rebbe ke-6? Usaha Rebbe ke-7 telah menjadikan Chabad sebagai satu kuasa antarabangsa dalam agama Yahudi dan menimbulkan rasa hormat yang mendalam walaupun di kalangan ramai Yahudi sekular, serta, seperti yang anda tahu, reputasi yang hebat sudah tentu dalam gerakannya sendiri. Seperti yang anda tulis, beliau kebanyakannya mengikuti jejak langkah pendahulunya dan membina berasaskan pencapaiannya. Ceritakan sedikit lagi tentang siapakah lelaki ini. Rebbe sebelumnya pada zamannya memang sangat dikenali dan orang ramai benar-benar memahaminya. Sebagai contoh, apabila beliau turun dari kereta api pada tahun 1930 di Chicago, terdapat 15,000 orang yang menyambut kehadirannya di sana. Dan beliau menerima sambutan yang serupa di seluruh Amerika Syarikat seperti di St. Louis, Baltimore, New York dan sebagainya. Namun, saya rasa Rebbe telah membawa Chabad pada era selepas perang daripada sebuah komuniti Hasidik kepada sebuah kuasa besar global.
Anda tahu, kami sering bergurau. Saya rasa boleh dikatakan secara serius bahawa Chabad hari ini adalah organisasi Yahudi terbesar di dunia, terutamanya jika melihat beberapa kajian Pew di Amerika Syarikat. Jadi, pencapaian besar Rebbe yang sebenarnya diilhamkan oleh bapa mentuanya, Rebbe sebelumnya, saya rasa jadi seperti Sodowik telah mengatasinya. Dalam komuniti Chabad, beliau sangat dikenali. Dalam golongan ortodoks lain, beliau juga agak dikenali. Tetapi saya rasa orang ramai sebenarnya tidak memahami keseluruhan hidup beliau. Dan salah satu perkara yang saya rasa buku ini telah lakukan ialah memberikan orang ramai pemahaman tentang pencapaian besarnya. Terima kasih kerana mengikuti Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di JNS TV, sila tekan suka dan atau langgan JNS, klik loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Selain itu, selain Think Twice, terdapat juga podcast Jonathan Tobin Daily di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui rancangan harian ini dengan nama Jonathan Tobin Daily di JNS TV, di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang, kita kembali ke program hari ini. Ya. Mari kita bincangkan sedikit lagi tentang siapa lelaki ini, Rebbe ke-6. Boleh tak anda ceritakan kepada kami tentang dunia di mana beliau dilahirkan dan bagaimana dunia itu sebenarnya lenyap semasa hayatnya, serta pilihan-pilihan yang dihadapi oleh orang Yahudi pada akhir abad ke-19 ketika beliau meningkat dewasa? Beliau dilahirkan pada tahun 1880 dan Alexander III terdapat satu pembunuhan Tsar hanya 2-3 tahun kemudian yang membawa kepada kebangkitan antisemitisme yang sangat dahsyat di Rusia serta penghijrahan besar-besaran orang Yahudi Rusia ke Amerika Syarikat. Dan sebenarnya terdapat cabaran yang sangat besar pada masa itu, anda tahu, terhadap kehidupan tradisional Yahudi di Rusia. Beliau dilahirkan, bapaknya ialah Lubavitcher Rebbe yang mendahuluinya, Rabbi Shalom Dov Ber Schneerson, yang merupakan Rebbe kelima. Beliau dilahirkan di bandar kecil Lubavitch, yang merupakan sejenis oasis rohani di Rusia Barat. Hari ini, ia hanya 10 batu dari sempadan Belarus. Ia masih mempunyai daya tarikan dunia lama itu. Anda fikir anda sedang melihat sebuah bandar kecil. Sudah tiada lagi jalan berlumpur. Sekarang sudah ada jalan berturap. Saya pernah ke sana, jadi memang sudah ada jalan berturap sekarang. Jadi beliau dilahirkan dalam lingkungan hasidik seperti ini, anda tahu, pada masa ketika masyarakat Yahudi Rusia sedang menghadapi cabaran yang serius. Dari luar, terdapat antisemitisme yang sangat hebat. Penghijrahan. Dari dalam pula, begitu banyak gerakan berbeza yang mempunyai penyelesaian mereka sendiri. Haskala, golongan sekular yang mahu menjadikan orang Yahudi lebih bersifat Rusia dan lebih terbuka kepada dunia. Zionis yang mempunyai impian besar untuk menubuhkan negara Israel, golongan sosialis dan komunis, dan semua orang sedang bersaing untuk mendapatkan hati masyarakat Yahudi pada ketika ini. Dia dilahirkan dalam suasana itu, pada masa penuh kekacauan yang hebat ini. Dan dia menjalani kehidupan yang penuh kekacauan kerana sebaik sahaja Tsar tumbang, dia berada dalam dunia komunisme. Dan apabila dia diusir dari Rusia, dia berjuang di Eropah Barat. Dan apabila dia melarikan diri dari Eropah Barat, dia datang ke Amerika. Jadi saya rasa inilah seorang lelaki yang terpaksa hidup dalam begitu banyak persekitaran yang berbeza, dengan begitu banyak cabaran yang berbeza, dan setiap satu sangat berbeza antara satu sama lain. Ya, saya rasa salah satu perkara awal dalam buku anda yang benar-benar menarik minat saya, dan semasa anda menceritakan sejarah pergerakan itu sendiri serta anda tahu biografinya, anda mengatakan bahawa anda tahu laluan kereta api tidak melalui Lubavitch. Di satu pihak, itu adalah kisah yang menarik yang saya ingin anda ceritakan. Tetapi juga kerana anda tahu ia adalah sebuah tempat yang anda tahu seolah-olah sejarah sedang berlalu begitu sahaja. Dan namun lelaki ini yang membesar di tempat yang sangat anda tahu jelas terpencil ini Kemudian menguasai pentas dunia selepas itu. Saya tidak fikir ia terpencil. Saya rasa ia adalah sebuah oasis kerana Rebbe ketiga pernah berkata, adik-beradik Polikov yang merupakan pembina landasan kereta api terkenal di Rusia pada pertengahan abad ke-19 yang mempunyai hubungan dengan Lubavitch. Juga itu mendorong saya. Saya mahu tempat ini menjadi tempat kerohanian. Biar stesen kereta api terletak sedikit jauh. Jadi ia terletak di sebuah bandar bernama Rudnia. Kira-kira saya rasa dengan kereta kuda. Ia adalah perjalanan sejauh 10 batu. Saya memandunya di jalan raya, tetapi dahulunya mereka akan datang dan menaiki kereta kuda ke Lubavitch.
Jadi dia mahu Lubavitch terus kekal sebagai tempat yang apabila orang datang ke sana, mereka datang ke sebuah tempat kerohanian. Dan Lubavitch tetap menerima ribuan dan ribuan pelawat dari seluruh Rusia. Jadi walaupun Anda perlu menaiki kereta api dan kemudian kereta kuda, atau sebelum ada kereta api Anda hanya boleh pergi dengan kereta kuda, ia tetap menjadi Mekah kerohanian untuk orang Yahudi Rusia. Kerana contohnya mereka kata Rebe ketiga mempunyai 600,000 pengikut. Saya tidak pasti sama ada itu jumlah yang tepat, tetapi memang tidak dinafikan. Tiada persoalan bahawa beliau adalah tokoh rabi yang paling berpengaruh pada pertengahan abad ke-19 di Rusia. Dan perkara itu berterusan dengan setiap Rebe Lubavitch yang berikutnya. Jadi pada satu tahap, ia adalah tempat di mana orang Yahudi datang untuk mendapatkan semangat rohani semula. Dan pada satu lagi, ia turut berinteraksi dengan dunia, tetapi ada sesuatu yang sangat unik di bandar itu dan suasananya. Sebenarnya, apabila Anda pergi ke sana, dan saya pernah ke sana sebagai sebahagian daripada penyelidikan untuk buku itu, Anda akan merasai keunikan itu, bahawa ini adalah tempat di mana pencari kerohanian datang. Dan sekarang ketika beliau berada dalam usia 30-an, berlakunya bencana besar iaitu Perang Dunia Pertama. Perkara ini sering dilupakan sekarang kerana peristiwa yang lebih dahsyat akan berlaku kepada masyarakat Yahudi Eropah selepas itu. Perang Dunia Pertama juga merupakan bencana besar bagi masyarakat Yahudi Eropah Timur. Bagaimana ia memberi kesan khusus kepada gerakan Lubavitch? Dan bagaimana orang Yahudi terperangkap dalam perjuangan antara Empire Jerman dan Rusia? Baiklah, pihak kanan iaitu Jerman dan Empire Austria juga. Orang Jerman menyerang Rusia. Dan Lubavitch terletak di Rusia Barat. Jadi ayahnya yang pernah mengalami pertemuan yang sangat pelik dengan Kaiser beberapa tahun sebelum itu, kedua-duanya ayah dan anak, Rebe kelima dan Rebe sebelumnya, berada di Berlin pada satu ketika. Dan mereka berada di satu acara awam di mana Kaiser muncul. Dan Kaiser perasan ada dua rabbi dalam bilik di teater itu. Ia adalah teater luar atau teater dalam. Dan dia berpaling kepada pembantunya dan beberapa saat kemudian mereka dihalau keluar. Dan ayahnya, Rebe kelima, berkata kepada anaknya, kita perlu tinggalkan Lubavitch. Dia akan menyerang kerana aku sudah nampak sejak dulu lagi bahawa lelaki ini jahat dan kita tidak boleh berada di tempat yang sama dengannya. Jadi pada tahun 1950, Saya boleh mencelah sekejap. Itu menarik kerana ramai Yahudi Rusia yang hidup di bawah pemerintahan Rusia menganggap bahawa orang Jerman pasti lebih baik. Betul. Dan memang orang Rusia tidak mempercayai orang Yahudi kerana mereka menganggap bahawa orang Yahudi akan fikir bahawa orang Jerman lebih baik. Mereka hidup dengan sedikit lebih kebebasan, sudah tentu, berbanding di Rusia. Jadi mereka akan memihak kepada Kaiser. betul, ya, tetapi Kaiser, dia melihatnya dalam diri Kaiser. Dia telah pergi ke Jerman berkali-kali untuk mendapatkan rawatan perubatan. Dan dia melihat sesuatu dalam diri Kaiser secara rohani yang hanya seorang Yahudi suci boleh nampak, yang orang lain tidak dapat kesan. Dia berkata, saya perlu meninggalkan Lubavitch kerana dia sedang menceroboh. Jadi pada tahun 1915, di mana bandar kecil Lubavitch adalah ibu kota Chabad selama lebih dari 1 abad, 102 tahun mereka meninggalkan Lubavitch dan tidak pernah kembali. Dan Lubavitch hari ini hanyalah satu kenangan. Jika Anda pergi ke sana, mereka telah membina semula beberapa bangunan, tetapi tiada orang Yahudi yang tinggal di sana. Dahulu ada orang Yahudi tinggal di sana sehingga Holocaust, tetapi mereka telah dimusnahkan. Nyawa mereka diragut oleh Nazi. Jadi mereka meninggalkan Lubavitch. Dan itulah permulaan pengembaraan di mana pusat Lubavitch berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama dari Lubavitch ke bandar Rostov di selatan Rusia. Kemudian dari Rostov ke Saint Petersburg, atau ketika itu dipanggil Leningrad. Dan kemudian dari Leningrad ke Riga, dari Riga ke Poland, dan dari Poland ke New York. Kita mulakan pengembaraan yang panjang ini dari tahun 1915 hingga 1940. Chabad akhirnya menetap di Brooklyn. Dan itu menggugat kestabilan pergerakan tersebut. Dan juga, ia berlaku pada zaman yang penuh dengan gangguan besar. Kerana pertama sekali, Anda ada Perang Dunia Pertama. Dan selepas itu, ada sesuatu lagi. Itu akan mengubah seluruh takdir Yahudi Rusia, yaitu revolusi komunis. Kita hidup dalam keadaan yang, Anda tahu, kita melihat sekeliling dan kita nampak dunia agak kacau bilau. Tetapi saya rasa kekacauan yang kita hadapi sekarang jauh lebih sedikit berbanding kekacauan yang dialami oleh orang pada zaman itu. Di mana mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah dan tempat tinggal, kehilangan kebebasan dan terpaksa hidup dalam persekitaran politik yang sama sekali berbeza.
Saya rasa walaupun kita sedang melihat beberapa cabaran terhadap komuniti Yahudi Amerika hari ini, saya masih percaya kita berada dalam zaman kegemilangan Yahudi Amerika. Jadi jika dibandingkan ketidakstabilan yang dihadapi oleh orang Yahudi di Eropah Timur, maksud saya mereka, anda tahu, bukan sahaja anda tahu, mereka berada di tengah-tengah peperangan dunia pertama. Sesuatu yang, seperti yang saya katakan, jarang diingati. Tetapi kemudian mereka berada di tengah-tengah revolusi Rusia dan mengalami pogrom, anda tahu, daripada pihak putih dan merah. Dan tiada siapa, anda tahu, mereka tidak berpihak kepada sesiapa pun. Tiada siapa yang menganggap mereka berada di pihak mereka. Dan itu membawa saya, anda tahu, kepada soalan saya yang seterusnya, iaitu rampasan kuasa Bolshevik pada tahun 1917 dan penubuhan Kesatuan Soviet jelas merupakan titik penting dalam sejarah Eropah abad ke-20 dan satu malapetaka bagi rakyat Rusia secara keseluruhan. Tetapi ia amat memudaratkan bagi orang Yahudi. Boleh anda ceritakan kepada kami bagaimana pihak Soviet melayan orang Yahudi, terutamanya dalam dekad pertama selepas Perang Dunia Pertama? Dan apakah itu Yevsektia dan bagaimana ia beroperasi? Jadi kita memang perlu katakan bahawa komunisme itu sangat teruk dan juga menakjubkan. Kerana pada satu ketika, sehingga revolusi komunis, seorang Yahudi hanya dibenarkan tinggal di kawasan tertentu di Rusia, iaitu wilayah Pale of Settlement. Dia tidak boleh menghadiri college. Dia mempunyai sedikit kebebasan. Dia mempunyai sedikit kestabilan ekonomi. Dan salah satu perkara yang dilakukan oleh revolusi komunis, sekurang-kurangnya pada peringkat rasmi, ialah menghapuskan semua sekatan terhadap orang Yahudi dan membenarkan mereka tinggal di mana sahaja yang mereka pilih, serta mengejar pendidikan atau pekerjaan yang mereka inginkan. Dan ramai pemimpin parti komunis adalah orang Yahudi kerana mereka melihat ini sebagai harapan untuk membebaskan diri daripada Tsar yang zalim. Sebaliknya, kelemahannya ialah harganya adalah kita perlu menghapuskan agama. Bukan sahaja agama Yahudi, mereka juga berperang menentang agama Kristian. Mereka agak takut untuk melawan orang Islam kerana jumlah mereka sangat ramai. Ia sangat menarik. Dan mereka menciptakannya. Ia kedengaran biasa bagi kita pada abad ke-21. Ya, hari ini kita takut untuk menentang perkara yang tidak bermoral. Anda tahu, apabila kita melihat keganasan atau ekstremisme politik dalam komuniti Muslim, kita takut untuk menentangnya. Ketakutan yang sama wujud di kalangan komunis kerana mereka menubuhkan sebuah organisasi Kristian komunis untuk menganiaya penganut Kristian yang taat di Rusia, khususnya Gereja Ortodoks Rusia. Dan mereka juga menubuhkan Yevsektia, iaitu bahagian Yahudi dalam parti komunis. Dan ramai pemimpinnya berasal dari keluarga yang beragama. Dan mereka melancarkan perang terhadap agama Yahudi di Rusia untuk memusnahkannya. Dan mereka menutup semua sekolah Yahudi. Mereka mencipta sistem sekolah Yahudi mereka sendiri di mana mereka belajar dalam bahasa Yiddish dan mereka belajar tentang Karl Marx dan bukannya Nabi Musa. Dan mereka cuba menutup semua pegawai agama sebanyak mungkin. Dan ini untuk menafikan hak orang Yahudi untuk hidup sebagai Yahudi yang beragama. Dan ini menjadi permulaan kepada salah satu pertempuran paling penting dalam kehidupan Rebe terdahulu, di mana semua pemimpin rabi besar meninggalkan Rusia dan beliau tetap tinggal dengan komitmen terhadap kebajikan setiap orang Yahudi di negara itu dan untuk menentang komunis. Sekarang, beritahu kami, bagaimana Rebe melawan balik dan sejauh mana kejayaan usahanya untuk mempertahankan agama Yahudi pada masa ia sedang dikepung. Dan tidak seperti beberapa dekad kemudian, anda tahu, bagi kami yang membesar pada masa itu. Semasa gerakan membela Yahudi Soviet, orang Yahudi di Kesatuan Soviet kebanyakannya terasing dan tidak mendapat sokongan daripada orang Yahudi di luar negara. Terutamanya, sebilangan besar daripada mereka yang berhaluan kiri dan sama ada menyokong Soviet atau sekurang-kurangnya beranggapan bahawa mereka lebih baik daripada pemerintah Tsar sebelum ini. Jadi, kenapa kita perlu terlibat? Apa yang dia lakukan ialah dia beroperasi di kedua-dua peringkat, iaitu secara terbuka, dia menubuhkan sebuah jawatan kuasa rabi yang menjadi wajah umum agama Yahudi di Rusia. Dan selain itu, pada tahun 1924, dia membawa 9 orang kasidim terdekatnya dan mereka membuat apa yang dipanggil dalam bahasa Ibrani sebagai Chesas Bris, yaitu satu perjanjian hingga mati untuk memastikan agama Yahudi terus hidup di Rusia.
Sekarang, ramai daripada individu-individu ini, sebahagian daripada mereka pergi, anda tahu, ada satu jenaka lama dalam kalangan Hasidim. Semasa saya membesar di yeshiva, kami ada Hasidim tua yang semuanya pernah dihantar ke Siberia. Dan mereka berkata, oh kau cuma 2 tahun di Siberia, itu hanya mitzvah biasa. Aku 10 tahun di Siberia, itu baru mitzvah sebenar. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka mencipta satu sistem bawah tanah rahsia di Rusia yang pada dasarnya mengendalikan sekolah-sekolah Yahudi, sinagog, struktur komuniti, mikvah, apa sahaja yang diperlukan, sokongan keuangan untuk memastikan kehidupan Yahudi terus hidup di Rusia. Sekarang, memang tak dinafikan, ia tidak sampai kepada setiap orang Yahudi Rusia. Tetapi apa yang ia lakukan, ia telah mewujudkan satu sistem pendidikan yang terus berjalan. Saya pernah dengar satu ucapan yang menakjubkan. Pada tahun 1994, saya menghadiri satu majelis memperingati Lubavitcher Rebbe di Tel Aviv hanya 30 hari selepas pemergiannya. Dan penceramah utama ialah Yitzhak Shamir, bekas Perdana Menteri Israel pada masa itu. Dan beliau bangun dan berkata bahawa pada tahun 1950-an, saya berkhidmat dalam Mossad, Perkhidmatan Rahsia Israel, dan kami memutuskan untuk menghubungi masyarakat Yahudi Rusia. Dan kami mendapati di setiap bandar dan pekan di Rusia terdapat satu rangkaian rahsia yang dikendalikan oleh Lubavitcher Rebbe di New York. Rangkaian itu bertahan sehingga kejatuhan Kesatuan Soviet. Dan jika Anda datang ke Rusia hari ini, maksud saya 90% kehidupan Yahudi di Ukraina dan di Rusia serta di seluruh bekas Kesatuan Soviet dikendalikan oleh Chabad kerana rangkaian rahsia itu sentiasa wujud. Ia melalui zaman kegemilangan dan zaman suram. Dan akhirnya ia muncul menjadi kebangkitan semula kehidupan Yahudi yang kita lihat hari ini di bekas Kesatuan Soviet. Jadi ia berjaya bertahan. Ramai orang telah terbunuh. Apabila saya belajar di yeshiva di Israel, beberapa guru utama kami semuanya pernah ditangkap, Anda tahu, dan bukannya kerana mereka terlibat dalam aktiviti haram, tetapi kerana mereka mendidik kanak-kanak Yahudi, membantu orang Yahudi melarikan diri dari Rusia. Dan mereka ini sebenarnya menjadi contoh teladan yang sangat kuat kepada kami, generasi saya, tentang pengorbanan diri. Jadi dia mencipta rangkaian rahsia itu. Ia dibiayai sebahagian besarnya oleh orang Yahudi dari luar negara. Dia cuba mendapatkan lebih banyak sokongan dari luar negara. Dia bergelut dengan isu itu, tetapi dia berusaha memastikan bahawa di setiap bandar dan pekan di Rusia terdapat infrastruktur Yahudi sepanjang tempoh Kesatuan Soviet. Dan semuanya dilakukan dengan penuh kerahsiaan. Ya, dia sendiri telah ditangkap lebih daripada sekali, saya percaya, seperti yang anda ceritakan dalam buku anda. 6 atau 7 kali dia telah ditangkap. Dan ia memuncak pada tahun 1927 apabila dia telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Dan akhirnya, hukuman itu dibatalkan kerana desakan masyarakat Yahudi sedunia. Dan dia telah dibuang negeri dan akhirnya dia dibebaskan. Dan melalui usaha diplomatik yang besar, dia dibenarkan meninggalkan Rusia pada tahun 1927. Dia sedang mempertimbangkan sama ada dia patut pergi atau tidak. Tetapi dia sebenarnya berdepan dengan pilihan antara mati atau meninggalkan Rusia dan cuba mengatur dari luar sempadan Rusia untuk melihat rangkaian rahsia di dalam Rusia. Dan dia membuat pilihan itu. Dia dalam keadaan kesihatan yang tidak baik. Maksud saya, dia memang, anda tahu, anda banyak bercakap dalam buku itu tentang cabaran kesihatannya. Menjadi pemimpin gerakan bawah tanah yang sedang dianiaya secara aktif oleh kerajaan totalitarian, anda tahu, itu adalah tugas yang sangat mencabar, walaupun untuk seseorang yang sangat sihat. Tetapi bagi seseorang yang benar-benar, anda tahu, yang sedang menghadapi cabaran kesihatan yang serius, itu pasti menjadikannya lebih sukar lagi. Kesihatan beliau semakin merosot apabila tahun-tahun berlalu. Pada tahun 1932, mereka mendiagnosis beliau dengan MS, iaitu multiple sclerosis. Tetapi saya rasa apa yang lebih menarik kerana saya rasa semasa beliau berada di Rusia, beliau ada masalah kesihatan. Tetapi ia tidak seteruk selepas beliau meninggalkan Rusia. Apa yang saya rasa lebih menarik ialah apabila beliau datang ke Amerika pada tahun 1940 dengan sikap revolusioner, beliau ingin mengubah komuniti Yahudi Amerika. Beliau turun dari kapal, beliau sukar bercakap, beliau berada di atas kerusi roda. Dan beliau memulakan satu transformasi dalam komuniti Yahudi Amerika dalam 10 tahun terakhir hidupnya yang benar-benar radikal dan sukar dipercayai. Dan hakikat bahawa beliau melakukannya dengan segala cabaran kesihatan dan cabaran perubatan itu.
serta beliau juga cuba menyelamatkan seramai mungkin orang di Eropah yang beliau mampu. Pada masa yang sama, saya rasa lebih menarik cabaran kesihatan yang beliau hadapi di akhir hayatnya berbanding semasa beliau berada di Rusia. Tetapi di Rusia, beliau sedang berhadapan dengan maut. Dan beliau berhadapan dengan komunis tanpa sebarang rasa takut, yang mana pada pendapat saya telah mewujudkan satu budaya yang sangat menarik dalam Chabad. Semua orang tahu bahawa apabila sesuatu perlu dilakukan, rabai-rabai Chabad, saya tidak kata mereka sempurna dan mereka sentiasa melakukannya, tapi apa-apa sajalah. Tapi rabai-rabai Chabad, anak-anak lelaki rebe, tetapi tertanam dalam komuniti ini ialah budaya sebenar pengorbanan diri untuk orang lain dan kesanggupan untuk pergi ke mana-mana tempat. Maksud saya, siapa lagi yang sanggup tinggal di Mauritius atau di mana-mana tempat di seluruh dunia? Ya? Atau ke mana saja anda akan pergi? Semua orang tahu jika Anda perlukan, jika Anda berada di sana dan Anda terperangkap, Anda berada di Machu Picchu di Amerika Selatan, atau di mana sahaja Anda berada, Chabad ada di sana. Dari mana datangnya semua ini? Dari budaya pengorbanan diri. Dan siapa yang mencipta budaya itu? Dialah yang melakukannya di Rusia kerana dia dan pengikut-pengikutnya mempertaruhkan nyawa mereka. Dan mereka mencipta serta menanamkan dalam Chabad idea ini. Bahawa apabila ia berkaitan dengan usaha untuk memajukan masyarakat Yahudi, apabila ia berkaitan dengan mempertahankan Yahudi, mempertahankan agama Yahudi, mempertahankan Israel, bahawa kita tidak harus malu-malu, kita tidak perlu takut, dan kita tidak akan diugut oleh sesiapapun. Dan saya selalu berfikir kepada diri sendiri, apabila guru saya di yeshiva menghabiskan 9 tahun di Siberia dan saya menghadapi kesukaran, Anda tahu, kita semua ada kesukaran. Saya datang ke sebuah kawasan pinggir bandar di Orange County untuk membangunkan sebuah pusat Chabad yang alhamdulillah akhirnya berjaya. Tetapi kami melalui banyak tahun yang sukar. Dan saya selalu berfikir kepada diri sendiri, apa sangatlah kesusahan saya. Anda tahu, nak kumpul sedikit wang atau apa sahaja yang saya perlu hadapi jika dibandingkan dengan dihantar ke gulag. Dan saya rasa perkara ini telah mencipta satu budaya dalam Chabad yang benar-benar memberi kesan kepada masyarakat Yahudi di seluruh dunia. Ya, memang memberi perspektif yang berbeza. Sekarang, salah satu kisah sampingan yang menarik yang muncul dalam buku anda, terutamanya dalam sejarah sebelum Perang Dunia Kedua atau bahkan semasa perang itu, ialah hubungan antara Chabad dan Jawatan Kuasa Pengagihan Bersama atau JOIN yang kadang-kadang harmoni dan kadang-kadang tegang. JOIN ketika itu dan masih lagi merupakan sumber utama bantuan dermawan Yahudi untuk komuniti Yahudi yang terancam di seluruh dunia. Apakah perkara-perkara yang menjadi ketegangan antara Chabad dan JOIN sebelum Perang Dunia Kedua? Baiklah, perkara pertama, Chabad dan JOIN telah mempunyai hubungan yang panjang selama 1 abad. Dan ia seperti perkahwinan, kadang-kadang anda bersefahaman dan kadang-kadang anda tidak bersetuju. Tetapi walaupun Rebe sebelum ini mempunyai perbezaan pendapat yang mendalam dengan JOIN pada tahun 20-an dan 30-an, beliau tidak pernah mengkritik mereka secara terbuka. Beliau hanya melakukannya secara pribadi kerana beliau sentiasa melihat nilai dalam perkara yang dilakukan oleh JOIN. Dan kami juga ada, anda tahu, pada masa kini di Rusia, saya rasa selepas kejatuhan era komunis, terdapat banyak persaingan di Rusia tentang siapa yang akan menjadi organisasi dominan. Apa yang akan berlaku? Saya rasa pada masa itu juga terdapat beberapa ketegangan dengan JOIN yang kini sudah reda dan kami bekerja sama dengan mereka. Namun, apa yang berlaku pada tahun 20-an dan 30-an saya rasa adalah kesilapan terbesar dalam sejarah filantropi Yahudi sepanjang sejarah manusia. Iaitu JOIN adalah ketua JOIN ketika itu ialah Felix Wahlberg yang pada masa itu merupakan menantu kepada Jacob Schiff yang saya rasa telah meninggal dunia pada waktu itu. Dan Felix Wahlberg, menurut biografinya, dia adalah seorang Yahudi yang hanya muncul di Tempel Immanuel selama setengah jam pada Yom Kippur. Dia bukanlah seorang individu yang berjiwa rohani. Dia pergi ke Rusia pada tahun 1926 dan pihak Rusia serta komunis dan Yezveksia serta komunis di Rusia mahu mewujudkan koloni Yahudi di mana orang Yahudi akan terlibat dalam bidang pertanian. Rebe mahu supaya orang Yahudi dibenarkan tinggal di kawasan bandar di mana mereka boleh bekerja secara persendirian di rumah mereka. Mereka boleh tinggal dalam komuniti Yahudi mereka. Mereka akan mempunyai infrastruktur komuniti. Mereka boleh berusaha sedaya upaya untuk mencari rezeki melalui industri berasaskan rumah.
Dan mereka dan apa yang berlaku ialah tokoh besar Wall Street ini mendorong Joint untuk menjalin kerjasama dengan komunis. Dan dari sekitar tahun 1924-19 atau pertengahan 1920-an hingga 1937, mereka telah melaburkan dalam nilai wang hari ini $250 juta ke dalam sektor pertanian ini. Mereka menjadi rakan kongsi dengan komunis dalam membina penempatan pertanian untuk orang Yahudi. Di tempat yang Anda datangi, tiada sinagog, tiada sekolah, tiada struktur komuniti. Mereka cuba menjadikan orang Yahudi sebagai komunis yang baik. Dan ia berakhir dengan teruk kerana pada tahun 1937, Stalin yang mengkhianati semua orang, mengkhianati JDC dan terdapat 200 pekerja JDC di Rusia. Dan mereka sama ada dibuang negeri, dibunuh atau dipenjarakan. Jadi mereka sembunyikan perkara ini di Amerika kerana reputasi mereka akan kelihatan sangat buruk. Anda tahu apa yang terjadi kepada semua orang kita? Dan bagi saya, ia agak mengejutkan kerana saya tidak akan lupa kematian akibat pengganas yang berlaku di Mumbai yang benar-benar menggoncang kami hingga ke akar umbi. Dan di sini, Joint kehilangan 200 orang dan mereka menutupinya. Sekarang perkara ini benar-benar satu kisah yang mengejutkan. Dan dia datang ke Amerika pada tahun 1929-1930. Dan matlamat utamanya ialah dia telah berurusan dengan pemimpin Joint di Eropah yang semuanya sangat menghormatinya. Dan seperti yang ditulis oleh salah seorang daripada mereka dalam laporan kepada para pemimpin di Amerika, Rebbe adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana untuk mengurus kemasukan apa sahaja ke Rusia. Dalam erti kata lain, wang, organisasi, logistik, dia memang berjaya melakukannya. Jika Anda mahu memastikan untuk membantu seorang Yahudi di sebuah bandar di Rusia, berikan wang itu kepada Rebbe di Riga, Latvia. Wang itu akan sampai ke Rusia dalam beberapa bulan dan orang itu akan menerima wang tersebut. Namun, Wahlberg begitu yakin bahawa dia sedang melakukan perkara yang betul. Dia pernah ke Rusia pada tahun 1926. Dia melihat kampung-kampung, Wahlberg 6, Wahlberg 7, semua orang berdiri di sana dengan peralatan pertanian mereka. Mereka telah memperdayakan lelaki itu. Benar-benar kampung Potemkin, ya. Kampung Tatanka. Dan pada akhirnya, yang menariknya, ada sebuah akhbar. Saya tak pasti jika Anda ingat. Saya ingat semasa kecil ia dipanggil Soviet Heimland. Ia adalah akhbar propaganda Soviet. Dan pada tahun 1950-an, dalam tahun 50-an, ia menulis, koloni Yahudi sudah tidak wujud. Ia gagal. Jadi, Joint telah membelanjakan $1 bilion untuk satu eksperimen yang gagal. Sebaliknya, Suku bilion dolar pada tahun 1920-an dan 30-an. Ya, pada tahun 1920-an, lebih banyak wang daripada bagaimana itu. ia adalah $1 bilion pada hari ini. Tetapi sebaliknya, apabila 1,000 Hasidim melarikan diri dari Rusia selepas perang, siapa yang mendampingi Chabad dan siapa yang berdiri di sana untuk membantu orang-orang ini menetap dan berpindah ke seluruh dunia? Ia adalah Joint. Apabila Chabad mewujudkan sistem sekolah di Maghribi bermula pada tahun 1950, yang akhirnya mempunyai puluhan ribu pelajar, siapakah rakan utama Chabad? Ia adalah Joint. Dan dalam banyak usaha lain juga begitu. Jadi walaupun Rebbe mempunyai perbezaan pendapat yang mendalam dengan mereka, yang mana beliau tidak pernah nyatakan secara terbuka, beliau sentiasa melakukannya secara pribadi. Kerana beliau sentiasa menulis, Joint sedang melakukan perkara yang baik. Beliau tidak bersetuju dengan Wahlberg, dan Wahlberg yang datang dari sudut pandangan yang sangat sekular memandang Rebbe dengan penuh penghinaan. Kami mempunyai surat-surat daripada Wahlberg. Saya tidak mempercayainya. Anda tahu, dan dia sendiri tidak percaya bahwa terdapat antisemitisme di Rusia. Tanggapan para pemimpin Joint di Amerika terhadap realiti di Rusia memang sangat mengejutkan. Dia bukanlah satu-satunya yang pergi ke Rusia, Anda tahu, dan berfikir bahawa dia telah melihat masa depan. Inilah masa depan. Dan Anda tahu, tetapi Tetapi apa yang berlaku ialah, saya rasa, ia adalah satu bab yang sangat gelap dalam organisasi itu yang akhirnya didokumentasikan oleh ahli sejarah organisasi tersebut. Saya tidak pernah melihat tugu peringatan untuk semua orang yang telah terbunuh. Tetapi pada masa yang sama, hubungan dengan Chabad pada era selepas perang, di Maghribi dan di banyak tempat lain, dan hari ini dalam organisasi itu, kita tahu kita adalah pemain terbesar dalam kehidupan Yahudi di bekas kesatuan Soviet. Organisasi itu mempunyai pusat-pusat, memang kurang berbanding 20-30 tahun lalu, tetapi masih melakukan banyak kerja penting. Dan di banyak komuniti ini, kami bekerja sama dengan organisasi itu dan bekerja bersama-sama mereka. Jadi ia seperti hubungan yang panjang, ia seperti sebuah keluarga, sebuah mispachah. Kami tidak sehaluan selama beberapa tahun, kemudian kami menjadi sangat rapat, dan sekarang kami sedang cuba untuk berbaik-baik.
Jadi itulah maksudnya, tetapi saya rasa ada pengajaran di sini untuk para dermawan Yahudi, bahwa mereka benar-benar perlu melihat kemana mereka menyalurkan uang mereka. Dan hari ini memang tidak dapat dinafikan, terdapat prasangka tertentu terhadap Chabad, di mana tidak semua dalam komuniti Yahudi, terutamanya yang lebih sekular, mahu menyokong kami. Walaupun kami sebenarnya di banyak tempat merupakan kuasa besar dalam kehidupan Yahudi. Lihatlah kehidupan Yahudi di kampus hari ini. Kejayaan Chabad memang luar biasa. Dan lihatlah, jika Anda pergi ke Ukraine, saya sudah 2 kali ke sana sejak perang bermula. Persekutuan Yahudi sangat menyokong kerja yang telah kami lakukan di Ukraine. Dan orang mula sedar bahawa, Anda tahu, kita adalah pemain utama dalam persekitaran ini. Jadi masih ada ketidakselesaan tertentu di kalangan sesetengah orang Yahudi di bahagian yang lebih liberal dalam komuniti Yahudi. Dan saya faham perkara itu. Mungkin mereka secara falsafah tidak bersetuju dengan sistem nilai dan ideologi kita. Mereka perlu benar-benar menilai dan berkata, baiklah, kita mahu menyelesaikan tugas ini. Adakah Chabad benar-benar pihak yang paling mampu melakukan tugas itu? Kerana Dan itu kita masih, saya rasa, berdepan dengan sebahagian daripada prasangka itu di beberapa bahagian dunia Yahudi. Tetapi saya berkait dengan kisah Yahudi yang biasa dan ia sememangnya sangat menarik. Kisah Yahudi yang terkenal, tiada yang baru. betul. Sekarang beralih kepada kisah ini dan meneruskan riwayat hidupnya, kisah hidup Rebbe. Setelah Rebbe ke-6 meninggalkan Rusia, beliau tinggal di Eropah pada tahun 1930-an walaupun beliau pernah melawat Amerika Syarikat. Beliau juga melawat, anda tahu, apa yang ketika itu dikenali sebagai Palestin. Tetapi apabila dua gerakan totalitarian, komunisme dan nazisme, secara beransur-ansur meningkatkan penindasan mereka terhadap orang Yahudi. Apakah matlamat beliau ketika itu dan sejauh mana kejayaan yang beliau capai dalam menghidupkan semula agama Yahudi pada zaman itu di Poland yang sebelum Holocaust merupakan tempat tinggal berjuta-juta orang Yahudi? Ia merupakan pusat kehidupan Yahudi terbesar di dunia. Betul, itu memang tidak dinafikan. Tetapi lihat, beliau datang ke Poland dan beliau tidak mengikut agenda golongan Haredi yang lain. Dunia Haredi bersekutu secara politik dengan Gush Emunim. Chabad secara sejarahnya sentiasa mengambil pendirian untuk tidak terlibat dalam politik apapun keadaannya. Dan beliau juga dari Poland sedang berusaha sedaya upaya untuk membantu orang Yahudi di seluruh dunia. Beliau menghantar utusan ke Afrika Selatan, ke Australia, dan ke banyak negara lain untuk memperkukuh kehidupan Yahudi. Beliau memang begitu, tetapi menariknya, apabila beliau datang ke Poland, pengikutnya sangat sedikit dan beliau membina rangkaian yeshiva yang pada tahun 1930 hanya mempunyai 1 yeshiva dengan mungkin 50 atau 100 pelajar. Dan menjelang tahun 1939, beliau mempunyai 11 yeshiva dengan hampir 1.500 pelajar. Beliau benar-benar membangunkan Chabad dari dalam Poland sendiri. Dan kadang-kadang, beliau tidak sehaluan dengan pemimpin lain dalam komuniti Haredi yang lebih konservatif kerana beliau tidak menyertai mereka dalam hal politik, yang mana perkara itu masih berterusan hingga ke hari ini. Chabad adalah satu-satunya kumpulan agama utama di Israel yang tidak menjadi sebahagian daripada mana-mana parti politik. Hasidim Chabad di Israel semuanya mengundi secara individu untuk parti pilihan mereka. Dan saya mesti beritahu Anda sesuatu yang melucukan. Setiap tahun mereka mengeluarkan kiraan di setiap bandar di Israel tentang siapa yang mengundi untuk parti mana. Ada sebuah bandar Chabad di Israel yang dipanggil Tzfat Chabad. Dan sentiasa ada seorang di sana yang mengundi untuk parti sayap kiri Meretz. Saya langsung tidak tahu siapa dia. Mungkin dia seorang yang suka bergurau, tetapi ada seorang penyokong Meretz di Tzfat Chabad di kalangan ribuan pengundi. Tapi dengar sini, mungkin dia seorang bekas penyokong Meretz yang sudah menjadi orang beragama. Ini negara bebas, alhamdulillah, negara yang bebas. Mereka boleh undi sesiapa yang mereka mahu, tapi Chabad tak pernah jadi sebahagian daripada sistem politik itu. Dan ia membawa haluan sendiri secara sejarahnya. Jadi saya rasa di Poland, dia sedang berjuang untuk kekal relevan. Dan dia juga tidak bersetuju dengan beberapa pihak berkuasa agama di sana. Dan pada masa yang sama, dia cuba mendekati komuniti Yahudi di seluruh dunia. Dia cuba mengumpul dana dan menyelaras satu rangkaian rahsia di Rusia. Seperti yang saya katakan, dia menghantar utusan ke Afrika Selatan, Australia dan tempat-tempat lain untuk berhubung dengan komuniti Yahudi di sana. Dia menghabiskan setahun di Amerika, di mana dia kembali dengan sikap yang sangat berbeza terhadap Yahudi Amerika, kerana ramai Ortodoks melihat Amerika sebagai apa yang kita panggil Traifa Medina, sebuah negara yang tidak kosher. Jangan pergi ke sana, pegangan agama Yahudi, kamu akan merosot.
Dan Rebe kembali dari Amerika selepas berada di sini hampir setahun dengan pandangan yang sangat optimis terhadap Yahudi Amerika. Dia merasakan bahawa mereka mempunyai semangat yang tulen. Mereka terbuka kepada kerohanian. Dan dia merasakan satu optimisme yang besar untuk Yahudi Amerika. Dan di pelabuhan, pada hari dia berlepas, dia berkata Amerika akan menjadi pusat pembelajaran Yahudi yang hebat pada masa depan. Dan dia mempunyai rasa optimisme ini. Jadi dalam tempoh antara perang ini, ia adalah satu tempoh peralihan sebenar untuk Chabad. Tetapi dia memutuskan untuk kekal di Poland kerana dia merasakan dia perlu menjaga Yahudi Rusia. Anda akan mempunyai kedekatan yang lebih besar dan juga membina komuniti Chabad di dalam Eropah Tengah serta di Eropah Timur dan Poland di negara-negara ini. Akan ada masa depan tradisi Hasidik dalam dunia itu. Betul, sekarang Holocaust jelas mewakili satu tempoh tragedi yang unik untuk semua orang Yahudi. Tetapi apakah kesannya secara khusus kepada Chabad yang mana walaupun Rebe berjaya melarikan diri, yang mana itu sendiri adalah satu kisah menarik yang anda ceritakan, kebanyakan pemimpin dan rabinya bersama dengan orang Yahudi Eropah yang lain terperangkap dalam empayar Nazi. Dan kemudian, bolehkah anda ceritakan sedikit tentang peranan yang dimainkan oleh Chabad dan Rebe dalam usaha-usaha yang kebanyakannya tidak berjaya, sebahagiannya berjaya di Amerika Syarikat untuk meningkatkan kesedaran bagi menyelamatkan orang Yahudi? Baiklah, izinkan saya rasa menarik untuk menambah tentang bagaimana beliau diselamatkan kerana ini adalah sesuatu yang boleh dijadikan filem Hollywood, tetapi saya tidak fikir Hollywood akan pernah membuat filem tentang seorang rabi yang taat beragama yang melakukan sesuatu. Dalam jenis Hollywood yang sangat berbeza, ya. Jenis Hollywood yang berbeza. Namun kerajaan Amerika ketika Chabad di negara ini sangat kecil, hanya beberapa aktivis, entah bagaimana mereka mendapat perhatian Rumah Putih. Dan kerajaan Amerika pergi kepada kerajaan Jerman dan berkata, ini adalah pada bulan September-Oktober 1939, selamatkan rabai ini. Mereka menghantar satu unit askar Jerman ke Warsaw untuk mencarinya. Dan orang Jerman mahu melakukannya kerana mereka fikir, anda tahu apa? Jika Amerika gembira dengan kami, mungkin, anda tahu, perang ini kami pun tak tahu apa yang akan berlaku. Saya pun tak pasti sama ada mereka tahu di mana perang itu. Ya, untuk ditekankan, penting untuk diingat bahawa ketika Poland ditakluki, Amerika Syarikat masih berkecuali. Amerika Syarikat tidak terlibat dalam perang itu untuk 2 tahun lagi. Amerika tidak terlibat dalam perang itu untuk 2 tahun lagi. Jadi pada ketika ini, betul, Jerman fikir, jika kami buat jasa kepada orang Amerika, mereka berkecuali pada masa ini. Jadi mereka menemui lokasi beliau dan beliau dihantar pada penghujung Disember 1939. Beliau dihantar ke Riga dan dari Riga beliau datang ke Amerika Syarikat. Sekarang di Amerika Syarikat beliau tiba dan perkara pertama yang beliau lakukan ialah melakukan segala yang termampu untuk menyelamatkan para pelajar yeshiva-yeshiva beliau. Sekarang beliau telah menggalakkan seramai mungkin orang Chabad di Poland untuk meninggalkan Poland dan pergi ke Lithuania, yang merupakan negara berkecuali pada masa itu. Dan beliau mula menghantar surat ke seluruh dunia untuk mencari visa, untuk mencari tempat di mana mereka boleh pergi. Dan beliau cuba mengumpul wang, tetapi sumber beliau sangat terhad. Dan beliau tidak mempunyai asas sokongan yang kukuh di Amerika Syarikat. Anda tahu, pada masa kini, apabila anda melihat Chabad, yang merupakan satu kekuatan besar dalam dunia Yahudi, anda tahu, di setiap kejiranan pinggir bandar di Amerika, terdapat bangunan Chabad yang besar. Tetapi pada masa itu, mungkin hanya ada 100 Hasidim sebenar di Amerika. Dan tiada seorang pun daripada mereka yang benar-benar mempunyai wang. Jadi dia tidak mempunyai wang. Dan walaupun Chabad telah sampai ke peringkat tinggi dalam kerajaan Amerika untuk menyelamatkan Rebe, ia tidak membawa kepada pengaruh politik dalam apa jua cara sekalipun. Itu cuma berlaku sekali sahaja. Terdapat beberapa tokoh utama di Rumah Putih Roosevelt yang memutuskan mereka mahu menyelamatkan rabi ini. Selepas itu, mereka tidak berminat lagi. Jadi dia tidak mempunyai pengaruh politik. Dia juga mempunyai sumber keuangan yang terhad. Dan pada peringkat awal, beliau melakukan apa saja yang mampu untuk menyelamatkan seramai mungkin pelajar. Tetapi beliau benar-benar hilang semangat kerana beliau merasakan pada masa itu dan beliau menulis surat panjang pada tahun 1943 di mana ahli politik tidak mendengar suara kami.
Dan pada masa lalu beliau menulis, orang Yahudi sentiasa boleh berunding dengan ahli politik yang cuba bersikap terbuka. Media tidak berminat dengan apa yang kami ingin sampaikan. Pemimpin Yahudi pula amat tidak berdaya. Dan kita tahu jika anda lihat, memang tidak dinafikan seperti yang ditulis oleh Raphael Madoff bahawa Roosevelt bersikap mesra dengan pemimpin Yahudi paling penting pada masa itu, Stephen S. Wise, yang tidak mempunyai keberanian untuk bangkit dan menggerakkan komuniti Yahudi Amerika untuk berdepan dengan Rumah Putih. Itulah sebenarnya mereka mahu melancarkan perang dan bukannya menyelamatkan orang Yahudi. Mereka tidak mahu mengebom Auschwitz. Mereka tidak mahu melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan. Jadi Rebe sangat kecewa kerana beliau tidak mempunyai pengaruh dan tidak mempunyai wang. Beliau tidak mempunyai kuasa. Beliau cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan sesiapa sahaja. Apabila beliau mendapat tahu ada orang Yahudi yang beliau kenal berada di kem pelarian di Australia, beliau menulis kepada pengikutnya di Australia, tolong pergi jaga mereka. Apabila beliau menemui pelarian Amerika di utara, di Saguaro, beliau menghantar pengikutnya untuk menjaga mereka. Apa sahaja yang beliau mampu lakukan, beliau lakukan. Tetapi kemampuannya sangat terhad. Beliau juga tidak sihat. Beliau berkerusi roda. Beliau tidak boleh bergerak. Beliau sebenarnya tidak dapat melakukan perjalanan. Menariknya, beliau menyokong perarakan terkenal di Washington pada Oktober 1943, di mana beliau menghantar satu kumpulan yang sangat dihormati. Tetapi beliau sendiri tidak dapat pergi kerana beliau tidak mampu secara fizikal untuk ke sana. Tetapi beliau menghantar satu kumpulan yang sangat dihormati. Beliau menghantar 4 orang Hasidimnya yang sangat dihormati untuk mewakili Chabad dalam perarakan itu, yang ternyata menjadi pemangkin kepada lembaga pelarian perang yang mula mengubah takdir dan menyelamatkan ramai orang Yahudi di Eropah. Tetapi saya rasa beliau telah melakukan apa sahaja yang beliau mampu dalam konteks beliau. Tetapi disebabkan ketidakmampuan beliau untuk bertindak di peringkat politik, apa-apa pun beliau juga berkata, ini adalah masa di mana kita perlu bertindak secara rohani dengan berdoa, dengan mempelajari lebih banyak Torah, dengan kembali kepada Tuhan. Tindak balas klasik Yahudi dalam saat-saat tragis dan krisis yang dahsyat, iaitu mesti ada refleksi rohani. Jadi beliau meminta perkara itu juga pada masa ini. Tetapi beliau berjaya menyelamatkan sekumpulan pelajarnya yang akhirnya berada di Shanghai. Hampir 50 orang daripada mereka berakhir di Shanghai. Sebahagian daripada mereka sampai ke Kanada sebelum perang. Dan tetapi beliau sentiasa mencari apa yang boleh beliau lakukan. Saya ingin menceritakan satu kisah yang sangat menarik yang saya rasa sangat mengagumkan tentang beliau. Pada Januari 1941, sekumpulan pelajar dari Yeshiva Tels, iaitu sebuah yeshiva terkenal di Eropah, mereka semua mempunyai pasport British, akhirnya berada di, saya rasa sama ada Brisbane atau Adelaide. Mereka akhirnya berada di Australia. Apabila orang Australia melihat mereka di sana, anda tahu ia adalah negara Commonwealth British. Itulah cara mereka sampai ke sana. Mereka telah mengembara merentasi seluruh Rusia ke China. Amerika tidak menyertai perang sehingga Desember 1941. Ini adalah Januari 1941 dan mereka akhirnya berada di Australia. Orang Yahudi tempatan di Australia, anda tahu, pada masa itu tiada sekolah harian Yahudi di Australia. Ada rabai ortodoks tetapi mereka tenang sahaja. Mereka tidak mencabar penurunan tahap keagamaan ahli-ahli mereka. Jadi orang Yahudi tempatan berkata, anda tahu tak, kamu semua patut pergi ke Amerika. Kami akan bayar tambang kamu. Jadi semua pelajar Yeshiva Tels menulis surat kepada ketua iaitu Rosh Yeshiva, Yeshiva Tels yang telah datang dari Eropah. Dia sudah berada di Amerika. Namanya ialah Rabbi Eliezer Block, seorang ulama Torah yang hebat. Dapatkan visa untuk kami ke Amerika. Dan mereka mendapat visa itu dan pergi ke Cleveland di mana mereka menubuhkan semula Yeshiva Tels yang masih wujud hingga hari ini. Terdapat seorang pelajar Chabad dalam kumpulan itu. Namanya ialah Chaim Gutnick dan dia berasal dari keluarga Chabad. Jadi dia menulis surat kepada Rebbe di Brooklyn dan berkata, hantar saya visa. Dan Rebbe menghantar message balas kepadanya. Januari 41, selepas perang pelarian akan datang ke Australia dan kamu perlu tinggal di sana untuk mewujudkan tempat pembelajaran Torah dan mengajar mereka tentang Tuhan serta mengukuhkan agama Yahudi. Pada ketika itu, Hitler berada dalam kedudukan terkuat di Eropah. Orang ramai pun tidak. Roosevelt pun belum benar-benar membantu Churchill seperti yang diinginkannya. Amerika dan England sedang berjuang dalam pertempuran Blitz. Dan Rebbe mengatakan bahawa akan ada pelarian yang datang ke Australia selepas perang.
Dan jika Anda pergi ke Australia hari ini, salah satu keluarga rabai yang paling terkenal, ketua Mahkamah Rabbinikal, ketua Kasrus, semuanya daripada keluarga Gutnick yang akhirnya menjadi salah satu yang paling terkenal, beliau akhirnya menjadi salah seorang rabai yang paling terkenal pada zamannya di Australia. Dan anak-anak, cucu-cucu, malah cicit-cicit beliau masih meneruskan legasi itu hingga hari ini. Tetapi inilah visi seorang rebe yang beliau nampak bukan saja apa yang sedang berlaku ketika itu, tetapi juga apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi beliau membangkitkannya sekarang. Dan hari ini, 80% daripada rabai di Australia adalah rabai Chabad di sinagog. Itu satu perjalanan yang hebat dan banyak perkara baik. Sebenarnya, banyak perkara baik. Hello, sewaktu di Amerika Syarikat, seperti yang anda tulis dalam buku anda, Rabbi membuat keputusan yang disengajakan untuk melakukan sesuatu yang berbeza. Bukan untuk cuba menyesuaikan diri seperti kumpulan Ortodoks atau Hasidik yang lain, tetapi untuk cuba menyebarkan falsafah Chabad dan mengembangkan pendidikan Yahudi. Berbeza dengan yang lain yang berfikir bahawa anda tahu arus sekularisme dalam kalangan orang Yahudi, kita hanya perlu memelihara komuniti kecil kita sendiri. Kita tidak boleh mendekati orang lain. Mengapa beliau membuat pilihan itu? Dan apakah reaksi pada masa itu daripada kebanyakan dunia Yahudi? Pertama sekali, kebanyakan dunia Yahudi, terutamanya dunia Yahudi sekular, menganggap beliau tidak relevan. Dunia Yahudi Ortodoks pula menganggap beliau hidup dalam khayalan. Dan apabila beliau turun dari kapal, beliau terkenal dengan kata-katanya, Amerika ialah nicht anders. Amerika tidak berbeza. Agama Yahudi akan terus bertahan di negara ini dan berkembang maju seperti mana ia berlaku di Eropah. Dan awak menumpukan 2 bab kepada ungkapan itu. Betul, dan ia adalah satu ungkapan yang sangat penting. Dan itulah yang dia lakukan dalam 5 tahun perang dan apa yang dia lakukan selepas perang. Kedua-dua perkara ini sangat penting. Dan apa yang dia lakukan ialah dia mengubah pendekatan agama Yahudi tradisional di Amerika daripada defensif kepada ofensif. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu Anda dan dia datang kepada Anda. Jadi inisiatif utama pertamanya adalah antara tahun 1940 dan 1950 menurut Profesor Sarna yang mungkin merupakan sejarawan Yahudi paling terkemuka di Amerika. Profesor Jonathan Sarna. Jonathan berkata, terdapat 92 sekolah harian Yahudi yang ditubuhkan. 1/3 daripadanya ditubuhkan oleh Rebbe dan kebanyakannya dalam tempo 5 tahun perang itu. Dan apa yang beliau lakukan katanya, kita perlu merevolusikan agama Yahudi di Amerika. Dan alat utama untuk itu ialah pendidikan Yahudi. Beliau sebenarnya melakukan di Amerika apa yang beliau lakukan di Rusia. Kerana di Amerika, beliau berdepan perdebatan yang sama seperti yang pernah beliau hadapi dengan dunia Ortodoks di Rusia. Kerana apabila komunisme datang, semua pemimpin besar yeshiva, Reb Yisrael Salanter, Chofetz Chaim yang merupakan seorang yang suci, Reb Aaron Kotler, semua mereka ini meninggalkan negara bersama yeshiva mereka dan ramai lagi yang lain. Mereka berkata, mari kita keluar dari Rusia sekarang juga dan kita akan pergi ke Poland atau Lithuania dan kita akan pastikan agama Yahudi terus bertahan. Sebahagian daripada mereka datang ke Amerika pada permulaan perang dan semasa perang, sebelum perang. Dan mereka sekali lagi ingin membina model benteng Yahudi, iaitu satu model yang masih wujud hingga hari ini. Pergilah ke Lakewood, New Jersey. Ia adalah satu kejayaan yang luar biasa. Terdapat 5-6 ribu orang yang belajar sepenuh masa di yeshiva terkenal di sana, tetapi ia terletak di Lakewood, New Jersey. Rebbe berkata, tidak. Saya bertanggung jawab terhadap kebajikan setiap orang Yahudi di negara ini, setiap orang Yahudi di dunia. Inilah visi seorang pemimpin global. Dan beliau berkata, apa yang saya mahu lakukan ialah membina satu rangkaian, mengubah sikap terhadap pendidikan Yahudi di Amerika. Kebanyakan orang Yahudi Amerika berfikir sekolah awam adalah tiket ke college, university, dan kejayaan di negara ini. Beliau bertindak bertentangan dengan arus perdana. Tahap pendidikan Yahudi di sini sangat rendah. Tetapi kebanyakan, saya rasa penerangan terbaik untuk saya ialah yang diberitahu oleh seorang rabai yang sudah tiada. Tetapi beliau berada di pintu gerbang. Beliau berada di dok pada hari Rebbe tiba. Dan beliau menceritakan kisah ini kepada saya. Namanya ialah Rabbi Herschel Fogelman. Dan beliau akhirnya dihantar oleh Rebbe sebelum ini pada pertengahan tahun 40-an ke Worcester, Massachusetts untuk menubuhkan sebuah sekolah harian Yahudi. Dan anak-anak beliau, mereka meneruskan legasi beliau di sana hingga hari ini. Dan biar saya ceritakan apa yang beliau sampaikan kepada saya. Beliau berkata, pada masa itu hanya terdapat beberapa yeshiva di Amerika.
Yeshiva induk di Amerika ialah Torah Vodaas. Ia masih merupakan sebuah yeshiva yang hebat hingga hari ini, sebuah yeshiva yang hebat. Dan beliau, Rabbi Fogelman, adalah seorang pelajar yeshiva berumur 18 atau 19 tahun di Torah Vodaas. Dan beliau menggambarkannya kepada saya bahawa kami, segelintir Yahudi beragama di Amerika, kami berasa seperti konvoi gerabak di padang rumput yang dikelilingi oleh penduduk asli Amerika. Kita semua pernah menonton filem koboi lama, konvoi gerabak membentuk bulatan, dan penduduk asli Amerika mengelilingi mereka sambil menembak. Mereka semua cuba mempertahankan diri, dan penduduk asli Amerika cuba menyerang mereka. Dan kemudian datanglah tentera berkuda Amerika Syarikat dan menghalau penduduk asli Amerika itu. Tetapi apa yang Fogelman beritahu saya? Bahawa Rebe datang seperti tentera berkuda Amerika Syarikat dan dia tidak mahu sekadar menghalau orang asli itu. Dia mahu menakluki seluruh benua. Ini, dia mengubah pemikiran masyarakat Yahudi Amerika daripada bertahan kepada menyerang. Dia perlu berjuang dalam komuniti sendiri untuk menaikkan wawasan mereka. Dia perlu berjuang dengan seluruh dunia ortodoks yang lain yang walaupun mereka cuba membina institusi di Amerika, mereka masih menggunakan model Judaisme defensif. Kita akan bina institusi untuk anak-anak kita. Kita tidak akan mengubah seluruh komuniti. Rebbe adalah seorang revolusioner. Dan kita lihat sekarang, jika kita maju ke tahun 2026, menurut kajian Pew yang terbaru, 1/3 daripada Yahudi Amerika pergi ke Chabad setiap tahun. Anda tahu, ia memang menakjubkan. Dalam kata lain, seseorang boleh berhujah bahwa bilangan orang yang menghadiri Chabad, di mana 80-90% bukan ortodoks, adalah lebih tinggi daripada mereka yang mengikuti aliran reform hari ini. Saya rasa Anda boleh membuat hujah statistik untuk fakta itu. Satu kenyataan yang lebih menakjubkan. Dan ia juga menunjukkan bagaimana cara lama kita membahagikan diri dan mengenal pasti berdasarkan afiliasi sudah agak lapuk pada masa ini. Betul. Dan kita dapat lihat bahawa, jadi kita lihat di sini dia turun dari bot pada tahun 1940, dia mahu mengubah haluan Judaisme Amerika. Dan apabila Chabad berkata, jika 1/3 sudah datang, di mana 2/3 lagi? Anda juga perlu bawa mereka masuk melalui pintu depan. Tetapi pada ketika ini, dia sedang mengubah haluan Judaisme tradisional di negara ini. Dia bukan cuba untuk berkata, saya akan membina sebuah yeshiva yang hebat, walaupun memang ada yeshiva yang hebat dan mereka mencapai perkara yang luar biasa. Tetapi ia sebenarnya tidak relevan dengan tempat saya tinggal di Orange County, California. Dia mahu mengubah haluan. Dia mempunyai rasa optimisme ini. Dia akan mengubah haluan. Dan dengan sumber yang terhad, dia berada di atas kerusi roda. Pertuturannya sukar difahami dan terjejas. Dan berapa ramai Hasidim yang dia ada di Amerika? 100? 200? Saya tidak bercakap tentang orang yang suka Chabad dari negara asal, tetapi Hasidim tegar sangat sedikit. Dia berkata, saya akan mengubah Judaisme Amerika. Dan sekarang, apabila kita melihat ke hadapan, Anda tahu, 80-90 tahun kemudian, kita dapat melihat kesan keputusan-keputusan itu. Kerana apa yang Rebe lakukan sebenarnya, ialah meneruskan tanggungjawab yang diberikan oleh bapa mertuanya, Rebe sebelumnya kepadanya. Dia membawa perkara itu ke hadapan dengan cara yang sangat kreatif, tetapi dalam banyak hal hanya mengambil idea-idea bapa mertuanya dan mengembangkannya serta memperkasakannya dan mengubah takdir bangsa Yahudi. Ya, itu adalah satu perkara yang sangat penting dan juga titik perubahan sebenar dalam sejarah Yahudi Amerika. Sekarang, salah satu perbezaan utama antara Chabad dan beberapa gerakan ortodoks lain ialah hubungannya dengan Zionisme. Chabad ialah satu gerakan yang, seperti yang anda tulis, mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan tanah Israel jauh sebelum penubuhan negara Israel. Tetapi, seperti ramai yang lain yang bersikap bermusuhan terhadap Zionisme sebelum tahun 1948, Chabad sangat tidak bersetuju dengan orang Yahudi sekular yang pada dasarnya mahu membentuk semula identiti Yahudi di Israel dengan membuang kepercayaan dan tradisi. Tetapi selepas tahun 1948, Rebe membuat pilihan yang berbeza berkenaan negara Israel berbanding sesetengah pihak lain dalam komuniti agama. Apa yang beliau lakukan dan apa yang mendorong beliau membuat pilihan itu? Pertama, Untuk memahami latar belakangnya. Chabad secara sejarahnya, seperti kumpulan agama lain di Rusia, sangat mengambil berat tentang idea bahawa asas utama identiti Yahudi sepatutnya adalah Torah dan bukannya nasionalisme sekular. Jadi, sebab itu adalah penentangan terhadap Zionisme. Sebenarnya, ada satu kisah yang sangat menarik di mana kumpulan Zionis pertama di Rusia dipanggil Bilu, Bet Yaakov Lechu Venucha, Rumah Yaakov, marilah kita keluar. Dan Rebe keempat namanya Reb Shmuel yang meninggal pada tahun 1883.
Dia berkata, dia berbincang dengan Bilu, ayat dalam Taurat mengatakan, rumah Yakov, marilah kita keluar Beor Hashem dalam cahaya Tuhan. Dia berkata, jika mereka hanya menambah 2 baris terakhir itu, saya juga akan turut serta dan pergi ke Eretz Israel. Jadi, hujah itu sebenarnya berkisar tentang inti persoalan, yaitu mengenai sifat identiti Yahudi dan apakah asas-asas bagi identiti Yahudi. Dan Zionisme, dan pada banyak peringkat, itulah yang ingin dilakukan, yaitu mengubah cara orang Yahudi melihat diri mereka sendiri, bahawa kita mempunyai sebuah bangsa dan kita mempunyai sebuah negara. Kita tidak perlukan agama Yahudi dan kita tidak perlukan Taurat lagi. Namun, terdapat 3 reaksi terhadap penubuhan negara pada tahun 1947 dan 1948. Kita perlu faham apa reaksi-reaksi itu. Dunia Haredi berkata, kamu tahu apa? Kita telah mempunyai hubungan yang sangat buruk dengan Zionisme selama 70 atau 80 tahun yang lalu. Kita akan membina sebuah masyarakat dalam masyarakat. Kita akan ada parti politik kita sendiri untuk mempertahankan diri. Kita sebenarnya tidak mahu menyokong penyertaan ke dalam tentera. Kita tidak mahu terlalu terlibat secara aktif dalam masyarakat Israel. Kita akan mengamalkan sikap memisahkan diri. Golongan Zionis religius berkata bahawa negara itu adalah permulaan proses penebusan. Dan ada doa untuk negara Israel di mana ia menyebut perkataan Reshet Smichut Gulatenu, yaitu bunga pertama penebusan kita. Dan mereka melihat perkara ini berakar kuat dalam agama. Yang dibacakan di sinagog konservatif serta oleh ramai golongan konservatif. Chabad mengambil jalan tengah. Chabad berkata ia berada di antara 2 unsur yang berbeza. Pertama, kami tidak bersetuju dengan idea keterasingan daripada masyarakat Israel moden. Jadi kami mahu terlibat sebagai sebahagian daripada masyarakat itu. Rebe sebelum ini memberitahu para pengikutnya, semua orang mesti turut serta dalam pertahanan negara, bahawa kita perlu menyertai tentera. Malah sehingga Mahkamah Agung, yang saya sendiri ada rungutan tentangnya di Israel, memusnahkannya. Itu topik yang telah kami bincangkan dalam podcast ini, sudah pasti. Kami mempunyai satu perjanjian yang tidak rasmi selama bertahun-tahun. Selama 20 tahun yang lalu, ia menjadi rasmi, di mana pelajar Chabad dan pelajar Rabbinik, bukan perempuan, hanya lelaki, akan menghadiri yeshiva dan kemudian menyertai tentera. Dan 2 minggu lalu, Menteri Pertahanan Israel merumut bahawa kita kehilangan ramai askar berkualiti tinggi kerana perjanjian Chabad telah dimansuhkan oleh Mahkamah Agung Israel. Kami adalah satu-satunya sektor Haredi yang sanggup menyertai tentera dan kami telah kehilangan lebih daripada 12 askar Chabad yang mana itu tidak menjadikan mereka lebih suci daripada orang lain. Seperti ramai askar lain yang telah mengorbankan nyawa mereka sejak perang bermula pada 7 Oktober. Jadi kami sanggup menyertai tentera, kemudian mengikut satu aturan tertentu. Kami mahu anak-anak lelaki kami duduk dan belajar di yeshiva untuk satu tempoh. Dan kami mempunyai hubungan kerja yang sangat baik dengan kerajaan sepanjang tahun-tahun ini. Dan kami mau terlibat secara aktif dengan masyarakat Israel. Dan perkara terakhir ialah kami tidak akan terlibat dalam politik. Dalam kata lain, kami mungkin mengundi sebagai individu untuk parti politik. Dan ada parti-parti tertentu yang bersaing untuk mendapatkan undi Chabad itu. Tetapi Chabad tidak pernah menyokong secara rasmi. Ia pernah terlibat dalam 2 pilihan raya dalam situasi yang luar biasa. Tetapi itu sudah lama dahulu, 30 tahun yang lalu. Dan kami tidak terlibat dengan pilihan raya Israel. Kami mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Rebe sentiasa sangat bimbang bahawa menyerahkan tanah akan membahayakan keselamatan negara Israel yang berasaskan isu keselamatan. Dan itu malangnya telah terbukti sangat-sangat benar. Tetapi ia mengambil masa. Kami mahu menjadi sebahagian yang aktif dalam masyarakat Israel. Kami masih bimbang tentang idea nasionalisme sekular menggantikan identiti Yahudi dan konsep itu. Ia masih menjadi isu dalam fikiran kami. Kami tidak bersembunyi daripadanya. Tetapi pada masa yang sama, saya akan beritahu Anda statistik yang paling menarik dan ini memang mengejutkan. Persekutuan Yahudi di Amerika Utara telah menjalankan satu kajian yang mereka keluarkan setahun lalu. Tetapi tidak semua maklumat dikeluarkan kepada umum mengenai Zionisme dan komuniti Yahudi Amerika. Dan inilah nomornya. Dalam gerakan reformasi, 32% daripada mereka mengenal pasti diri mereka sebagai Zionis. Dalam kalangan konservatif, ia adalah 55%. Dalam kalangan ortodoks, ia adalah 65%. Dan dalam Chabad, yang mana sekali lagi, ini merujuk kepada kebanyakan Yahudi bukan beragama, Yahudi bukan ortodoks, yang pergi ke Chabad, 82% mengatakan mereka adalah Zionis. Sekarang, apabila kajian ini didedahkan, saya sedang duduk bersama sekumpulan pemimpin Yahudi Amerika. Dan saya berkata, apa perbezaan antara kami dan kamu semua? Saya berkata, kamu bercakap tentang Balfour dan Hitler. Bukan Hitler, minta dijauhkan Tuhan. Balfour dan Herzl, saya tersilap cakap.
Balfour dan Herzl yang mempunyai idea mulia. Kamu tahu, mereka mahu membina sebuah negara dan sebagainya. Dan kita bercakap kepada orang Yahudi tentang perjanjian asas Nabi Ibrahim dengan Tuhan, mengatakan tanah Israel adalah milik bangsa Yahudi. Dalam kata lain, idea Eretz Yisrael, iaitu Israel, adalah prinsip asas dalam identiti Yahudi yang menyentuh inti paling mendasar identiti rohani kita. Jadi agak pelik juga. Perkara yang dinafikan oleh orang Yahudi anti-Zionis di pihak kiri bersama dengan perkara lain yang mereka nafikan. Jadi agak pelik juga gerakan yang anti-Zionis selama bertahun-tahun. Disebabkan aspek nasionalisme sekular, hari ini ia menjadi tonggak terbesar dan sumber sokongan utama dalam diaspora untuk negara moden Israel. Dan itu bukan berdasarkan statistik yang saya cipta. Anda boleh tanya mana-mana diplomat Israel. Saya tak kisah sama ada dia di Peru atau di Paraguay, sama ada dia di Australia atau di Argentina. Dia akan beritahu anda siapa yang mereka boleh harapkan dalam komuniti Yahudi tempatan untuk membina sokongan kepada Israel. Jadi walaupun kita masih tidak selesa dengan unsur nasionalisme sekular itu, namun kita tetap percaya dengan kuat untuk menyokong Israel. Kita percaya apa yang berlaku dalam semua peperangan ini adalah sesuatu yang ajaib. Dan saya akan mengakhiri idea ini dengan satu kenyataan yang sangat menarik. Kita kini menandakan 50 tahun sejak serbuan terkenal di NTB. Dan saya ingin berkongsi dengan anda apa yang dikatakan oleh Lubavitcher Rebbe seminggu atau dua selepas serbuan itu. Beliau berkata, jika ada seorang askar yang tidak pernah dan kemudian kita semua tahu bahwa pesawat-pesawat itu terbang pada hari Sabtu dan mendarat pada malam Sabtu di NTB untuk menyelamatkan, Anda tahu, rakyat Israel, semua orang yang diculik di sana. Dan kita kehilangan abang kepada Bibi Netanyahu. Dan ada seorang lagi wanita bernama Edith Block, saya rasa nama beliau Block, yang terbunuh. Tetapi semua orang lain telah diselamatkan. Dan Rebbe berkata begini, jika ada seorang askar Israel yang tidak pernah memelihara satu pun sabat dalam hidupnya, tetapi dia terbang pada Syabas untuk menyelamatkan nyawa orang-orang di NTB, dia adalah, dan saya akan sebut dalam bahasa Ibrani, begeder tzadik gomor. Dia dianggap sebagai seorang yang suci dan seperti seorang tzadik, seorang yang benar. Kerana begitulah cara kita memandang seorang askar Israel yang mempertaruhkan nyawanya. Dan sebenarnya, kita mempunyai ramai askar yang berkhidmat tanpa keluarga dari komuniti Chabad di Amerika. Dan salah seorang daripada mereka baru-baru ini terkorban. Moshe Yitzhak Katz dari New Haven, dia telah terkorban. Dia berada dalam kor askar, payung terjun sebagai seorang Hasid, berjanggut, lengkap semuanya, dan dia berasal dari New Haven, Connecticut. Dan dia dinamakan sempena salah seorang utusan perintis Rebbe sebelum ini yang dihantar ke New Haven pada tahun 1943 untuk menubuhkan sebuah sekolah harian Yahudi. Dia baru-baru ini terkorban kira-kira 2 bulan lalu dalam satu pertempuran di Lubnan. Jadi kami telah membayar harganya. Kami sanggup berdiri teguh untuk Israel. Kami masih mengambil berat tentang nasionalisme sekular. Kami tidak terlibat dalam politik di Israel. Kami terlibat dengan idea-idea. Dan kami mempunyai lebih daripada 1,000 institusi di Israel yang memupuk kehidupan Yahudi di negara itu secara tidak berunsur politik. Ya, itu memang betul. Sekarang soalan terakhir saya. Dalam Undaunted, anda membuat hujah yang sangat kukuh bahawa Rebbe ke-6 adalah salah satu tokoh paling penting dalam kehidupan Yahudi abad ke-20. Tetapi dalam menulis buku ini, saya rasa anda telah cuba menghasilkan sebuah karya ilmiah sejarah yang serius. Tetapi juga yang menggabungkan beberapa kisah tradisi dalam gerakan itu tentang beliau dan pendahulunya. Dan yang melihat Rebbe Chabad sebagai tokoh rohani yang kehidupannya luar biasa, bukannya sekedar rabi biasa. Betapa sukarnya untuk cuba menggambarkan kedua-dua aspek tokoh ini dan pergerakannya dalam satu buku. Sebenarnya, pada satu tahap, saya rasa cabarannya bagi saya ialah saya sendiri seorang Hasid. Kerana seorang Hasid memandang seorang Rebbe sebagai seorang yang suci dan penuh kesucian dan melihat bahawa mereka hidup di satu tahap yang berbeza. Dan saya sendiri, saya tidak pernah bertemu dengan Rebbe sebelum ini, jadi saya tidak boleh bercakap tentang beliau. Tetapi setelah mempunyai ratusan pertemuan dengan Rebbe, pertemuan pribadi dengan Rebbe, berpuluh-puluh verbreng, Anda tahu, saya akan katakan ratusan verbrengan, yaitu perhimpunan Hasidik, pelbagai pertemuan dengan Rebbe. Rebbe juga telah memberi saya nasihat yang sangat penting dan detik-detik penting dalam hidup saya yang memberi kesan besar kepada saya.
Seorang kawan saya, seorang rabai konservatif, berkata kepada saya suatu ketika dahulu. Dia berkata kepada saya, Dov, saya telah melakukan kesilapan dalam hidup saya. Saya tanya, apa itu? Dia kata, saya tak pernah jumpa Rebe. Jadi saya beritahu dia ada dua perkara yang awak tak pernah alami. Saya kata, awak tak pernah alami kejujuran emosi dan awak tak pernah jumpa seseorang yang hidup sebagai seorang sadik, yang hidup di tahap rohani yang lebih tinggi. Kerana apabila awak berurusan dengan seorang Rebe, awak tahu bahawa segala-galanya adalah kebenaran. Dan yang kedua, mereka hidup di tahap rohani yang lebih tinggi. Jadi, saya boleh ceritakan kepada awak apa yang kita panggil kisah-kisah Rebe. Awak tahu, saya sendiri ada satu kisah dengan Rebe yang benar-benar satu keajaiban. Dan sebenarnya saya menjauhkan diri daripada semua jenis kisah seperti itu dalam buku tersebut. Saya hanya letakkan satu dalam nota kaki, yaitu tentang seorang wanita dalam komuniti saya. Dia telah pun meninggal dunia. Anak perempuannya tinggal dalam komuniti saya yang menerima berkat daripada Rebe di sebuah stesen kereta api pada tahun 1932. Dan penglihatannya pulih semula. Jadi saya tidak mahu mendalami hal itu. Saya mahu menulis sebuah buku yang bukan hagiografi dan yang jujur serta merangkumi segalanya. Terdapat 120 muka surat sumber. Jadi jika Anda tidak bersetuju dengan apa yang saya tulis, Anda boleh mencabar sumber-sumber tersebut. Dan mungkin saya silap. Ia ialah karya kajian sejarah yang serius. Dan begitulah cara saya dilatih. Saya belajar sejarah, bukan kewartawanan. Saya rasa itu sangat penting. Saya rasa itu sangat penting kerana kebanyakan buku yang kita jumpa, biografi, rabi-rabi hebat yang ada di luar sana, terutamanya dalam dunia ortodoks, pada dasarnya adalah hagiografi. Mereka tidak menceritakan tentang kesukaran mereka. Mereka tidak menceritakan tentang cabaran mereka. Perkara yang kita ada tentang Rebe yang terdahulu, yang sangat unik, ialah beliau banyak menulis tentang dunia dalaman dirinya sendiri. Kita ada ribuan surat yang beliau tulis. Kita ada diari yang beliau tulis. Jadi kita benar-benar dapat memahami perasaan dukanya apabila beliau menulis tentang Holocaust pada tahun 1943. Apabila beliau menulis surat setahun lebih awal, saya berada di Amerika. Saya cuba lakukan semua perkara ini. Tiada seorang pun daripada Hasidim yang mendengar kata saya. Beliau sangat kecewa. Kita benar-benar dapat melihat beliau menulis tentang masalah kesihatannya. Beliau menulis tentang dirinya dengan kata-katanya sendiri. Dan itulah salah satu nikmat besar yang saya peroleh ketika menulis buku ini, yaitu saya mempunyai begitu banyak bahan yang beliau sendiri tulis dan sebagainya. Saya harap saya dapat menulisnya 25-30 tahun yang lalu, kerana saya akan dapat bertemu ramai orang yang mempunyai hubungan lebih rapat dengannya. Jadi saya bergelut, saya tidak mahu menulis sebuah buku yang hanya memuji-muji seolah-olah semuanya indah dan manis. Dan Anda tahu, mereka selalu menjual kisah-kisah tentang rabi-rabi hebat ini. Mereka dilahirkan, mereka belajar Mishnah ketika berumur 6 tahun. Mereka belajar Talmud, mereka berumur 12 tahun dan tidak pernah mengalami saat-saat kesedihan dalam hidup mereka. Itu tidak benar. Dan saya tidak mahu berada dalam suasana seperti itu. Dan itulah salah satu sebab. Contohnya, saya mempunyai penerbit Yahudi arus perdana, Koren, Magid, yang merupakan bahagian daripada Koren yang saya tidak dapat. Saya mahu mempunyai rasa kebebasan seperti itu. Dan sekarang apa yang benar-benar mengejutkan saya, Chabad ialah sebuah komuniti yang sangat kritikal terhadap diri sendiri. Ia adalah komuniti yang sangat berfikiran bebas. Terdapat banyak individualisme. Alhamdulillah, saya telah menerima kritikan. Pada dasarnya mungkin saya ada tersilap fakta di sana-sini, tetapi buku itu telah diterima dengan sangat baik. Dan saya sangat terkejut dengan itu. Jadi saya rasa kerana Rebe sangat terbuka tentang dirinya dan kerana subjek ini sangat menarik, dan selain itu, saya cuba memberikan konteks sejarah, bukan sekadar melihat pencapaiannya, tetapi meletakkannya dalam konteks sejarah pencapaian orang lain. Ramai orang, apabila mereka menulis sejarah, terutamanya dalam dunia ortodoks, mereka hanya melihat pendekatan mereka sebagai satu-satunya pendekatan. Dan saya melihat pencapaian orang lain sebagai sesuatu yang penting. Jadi ia memang sukar untuk saya lakukan. Saya bekerja sangat keras. Beberapa bab saya usahakan dengan sangat bersungguh-sungguh. Saya boleh katakan bab 10 yang membincangkan tentang tahun-tahun perang benar-benar mengambil masa 3-4 bulan untuk saya selesaikan. Kerana ia mempunyai beberapa isu paling sukar untuk ditangani. Tetapi saya rasa kehidupan beliau memang luar biasa. Dan kita dapat lihat bagaimana beliau, pertama sekali, saya memang percaya apa yang tertulis di muka depan, beliau memang telah menyelamatkan Yahudi Rusia, Yahudi Soviet. Kerana agama Yahudi hari ini di Rusia, di bekas kesatuan Soviet, hampir semuanya datang daripada gerakan bawah tanah itu. Itu semua telah muncul ke permukaan. Beliau telah mengubah haluan agama Yahudi di Amerika. Dan pada tahun-tahun terakhir hidupnya, yang saya tulis dalam bab terakhir, beliau juga melakukan sesuatu yang revolusioner. Kerana pada tahun 1946, di penghujung 46 dan 47, 1,000 orang Hasidim Chabad melarikan diri dari Rusia dengan pasport Poland palsu.
Ini sebenarnya bukan sekadar filem Hollywood. Ini adalah siri Netflix. Tetapi sekali lagi, mereka tidak akan melakukannya kerana, na'udzubillah, bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang baik. Sekarang, mereka melarikan diri dari Rusia. Sekarang, orang-orang ini telah hidup di bawah 25-30 tahun penindasan komunis. Mereka letih. Abang saya dihantar ke Siberia. Sepupu saya dihantar ke Siberia. Saya sendiri dihantar ke Siberia. Tetapi, untuk memberi Anda gambaran tentang pendekatan Rebe terhadap perkara ini, ada seorang lelaki bernama Semach Garevich. Dia menghabiskan 5 tahun di penjara Soviet. Dia melarikan diri bersama keluarganya dari Rusia. Dia datang ke Jerman, kemudian dia berada di kamp pelarian DP. Dia cuba untuk ke Amerika, dan akhirnya dia dapat ke Cuba. Dia sampai di sana pada tahun 1949. Dia tidak dapat visa Amerika. Dia menulis surat kepada bapa saudaranya di Amerika yang merupakan setiausaha kepada Rebe dan berkata, tolong beritahu Rebe, saya perlukan bantuan untuk mendapatkan visa. Rebe menghantar nota balasan. Untuk apa Semach tergesa-gesa ke sini? Banyak perkara yang perlu dilakukan di Cuba. Ada seorang rabai yang menghantar surat kepadanya dari Santiago. Bukan rabai Chabad, dia menghantar Semach ke Santiago. Dia suruh Semach buka sekolah Yahudi. Kenapa kamu nak ke Amerika? Kita ada orang Yahudi di Kuba. Ini sebelum zaman Castro. Kita perlu jaga mereka. Apa yang kamu buat? Lelaki itu telah menghabiskan 5 tahun di Siberia. Dia hanya bersama istri dan anak-anaknya. Dan dia satu-satunya Hasid di seluruh Cuba. Apa yang kamu lakukan untuk mengubah kehidupan Yahudi di Cuba? Baiklah, akhirnya, selepas dia melakukan pelbagai perkara, dia menghantar message, beritahu Semach, dia boleh datang sekarang, kamu tahu, dan dia pun datang ke Amerika. Tetapi dia mengambil para Hasidim yang keluar dari kesengsaraan Soviet yang dahsyat ini dan para pelajar latihan rabai yang terselamat di Shanghai. Dan dia berkata kepada mereka, baiklah kawan-kawan, lelaki dan perempuan, saya mahu menggalakkan kamu untuk pergi ke Australia. Kamu pergi ke Perancis, kamu pergi ke London, kamu pergi ke Israel, ke Bandar Chabad yang baru. Jika kamu pergi dan melihat di seluruh dunia hari ini, dan kamu lihat apa itu Chabad hari ini di Perancis, di mana separuh daripada rabi di Perancis adalah rabi Chabad. Jika kamu pergi ke England atau Australia, di mana hari ini Chabad memang tidak dinafikan, kamu tahu 80% daripada rabai di semua rumah ibadat adalah rabai Chabad di sekolah-sekolah. Ia adalah organisasi terbesar di negara itu di Amerika Selatan. Dan di semua tempat ini, dia sedang menanam benih masa depan dengan menghantar Hasidim terdekatnya. Mereka semua letih. Mereka telah melalui zaman komunisme. Mereka tidak begitu bersemangat tentang semua ini. Dia sedang berjuang. Bukan semua orang mendengar. Dan dia mahu mengubah komuniti Yahudi dunia. Dan tindakan terakhirnya adalah yang paling menarik, yaitu dia berpaling kepada sekumpulan pelajar yeshiva di New York, bukan pelajar Chabad, sekitar musim cuti pada tahun 1950. Pada September 1950 dia berkata, saya mahu menghantar kamu ke Maghribi untuk membina sistem sekolah Yahudi. Ini adalah pelajar-pelajar di Yeshiva Mir. Mereka tidak mahu pergi. Jadi kemudian dia mengarahkan menantunya sejurus sebelum pemergiannya, saya mahu membina sistem sekolah di Maghribi, Tunisia, dan Afrika Utara. Dan apa yang dilakukan oleh menantunya sebagai tindakan pertama apabila dia menjadi Rebe, malah sebelum dia secara rasmi menjadi Rebe. Chabad mewujudkan rangkaian pendidikan yang besar pada tahun 50-an dan 60-an. Bekerja sama dengan Joint, yang patut diberi pujian, yang pada asasnya memberikan begitu ramai Yahudi di Afrika Utara, Tunisia, dan Maghribi pendidikan Yahudi. Jadi tindakan terakhir di dunia ini oleh seorang Rebe Hasidik yang lahir di sebuah pekan kecil di Lubavitch adalah untuk memastikan orang Yahudi di Meknes, di Casablanca, di Fes mendapat pendidikan Yahudi. Itulah visi seorang pemimpin Yahudi global. Perkara yang sangat penting dan satu penutup yang baik. Rabi, terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Bagaimana penonton dan pendengar kami boleh mendapatkan salinan Undaunted? Undaunted boleh didapati di Amazon dan setiap kedai buku Yahudi. Anda juga boleh menempahnya secara pribadi melalui Barnes & Noble dan sebagainya. Tidak banyak lagi kedai buku biasa sekarang. Itulah tragedi besar dalam hidup. Malangnya ya. Dan buku itu tersedia. Dan saya juga menggalakkan mereka untuk menulis ulasan di Amazon. Setakat ini, setiap ulasan adalah 5 bintang. Saya perlukan beberapa lagi. Jika mereka mahu mengkritik, mereka bebas untuk mengkritik. Tetapi saya rasa cerita ini sangat penting kerana ia menceritakan tentang mempertahankan prinsip, tentang kemampuan kita juga. Rebe memberi kuasa kepada orang ramai untuk menjadi agen perubahan.
Beliau percaya kepada Hasidimnya bahawa mereka boleh melakukan perkara-perkara hebat. Dan saya rasa ia mengajar kita semua tentang tanggungjawab pribadi dan bahawa kita semua boleh membuat perubahan di dunia ini. Apa yang beliau mahukan ialah beliau dan kita boleh mengubah takdir Yahudi. Beliau telah mengubah takdir Yahudi pada abad ke-20. Dan saya percaya bahawa para Hasidim, beliau akan meneruskan perkara itu. Saya akan akhiri dengan ini. Saya mempunyai 2 cucu yang dalam 6 hingga 8 bulan terakhir, kedua-duanya telah menjadi utusan Chabad. Seorang di San Francisco, di mana dia bekerja dengan golongan profesional Yahudi muda, dan seorang lagi di Budapest. Dia berkahwin dengan seorang gadis dari Budapest yang melakukan perkara yang sama. Dan hakikat bahawa generasi baru Rabi Chabad muda ini berusia awal 20-an. Dan para Rebbetzin yang pergi sebagai pasangan sedang meneruskan misi ini. Bahawa Rebbe sebelum ini telah memulakan dan Rebbe meneruskannya ke generasi seterusnya. Saya rasa ia benar-benar membuktikan idealisme yang telah diajarkan oleh Rebbe sebelum ini dan Rebbe kepada kita. Tentang pengorbanan diri, keprihatinan, tanggungjawab sebagai Yahudi, tentang kasih sayang terhadap sesama Yahudi, dan hakikat bahawa Torah boleh diajar dengan penuh kasih sayang kepada generasi seterusnya. Di mana mereka boleh membuat keputusan untuk berhubung dengan tradisi dan warisan mereka untuk meneruskannya. Dan hakikat bahawa kita mempunyai begitu ramai orang muda yang ingin meneruskan idealisme yang dimulakan oleh Rebbe sebelum ini dan diteruskan oleh Rebbe. Saya rasa ia adalah satu penghormatan yang luar biasa terhadap legasi yang mereka tinggalkan kepada kita. Saya rasa kita semua boleh mengucapkan amin kepada perkara itu. Apa yang boleh saya katakan kepada anda? Ya. Cucu, seorang di Budapest dan seorang lagi di San Francisco. Baiklah, tahniah atas pencapaian mereka. Dan saya memang mengesyorkan buku ini. Ia adalah satu karya penting dalam sejarah Yahudi dan seperti yang dinyatakan oleh Rabai, ia menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami. Sila ingat untuk mengikuti Jonathan Tobin edisi harian setiap hari yang anda boleh dengar di mana sahaja anda mendengar podcast. Dan sama ada anda mendengar kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS, klik loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Sila tulis kepada kami di thinkwise@jns.org dan beritahu kami di mana anda mendengar atau menonton rancangan ini serta apa pendapat anda mengenainya. Dan ingat, teruskan membaca dan berfikir sendiri. Dan kami akan jumpa anda lagi minggu hadapan.